إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين والجميع الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين في البر والبحر أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أساتذتنا ولتلاميذنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شاء لله لنا ولهم. الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin Mustafa ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa fahamnaha Sulaiman kullan atayna hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Dawudal jibalu sabbihna wa kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Ibrahim wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla wal hifza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, ahli jemaah yang dirahmati dikasihi oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah katsiran thayyiban mubarakan fih. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah karunia, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesempatan, peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan, untuk membina kehidupan yang lebih berpanjangan. Malah itulah kehidupan yang hakiki, yang abadi, kehidupan yang kekal selama-lama, tiada kesudahan, tiada penghujung, yang mana segala kebaikan ada di dalamnya. Sekiranya baik, sekiranya sejahtera, sentosa maka sentosa selama-lama. Yang tidak akan jumpa dah susah, duka cita. Itulah kehidupan akhirat. Dan begitu pula mereka yang mana bila mana ditentukan kehidupan mereka dalam kecelakaan, waliyazabillah. Orang-orang yang telah ditentukan dengan kecelakaan, maka sekiranya mereka masuk negeri akhirat itu, maka disitulah sebenar-benarnya tempat kebinasaan, tempat kesusahan, tempat kecelakaan, iaitulah neraka azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berterusan pula. Bagaimana nikmat berkekalan berterusan, maka seksaan pun berterusan pula. Na'udzubillah min zalik. Atau maka kehidupan di dunia ini menjadi kayu pengukur. Kayu pengukur bagaimana kehidupan kita di akhirat. Kita lihatlah kehidupan kita di dunia. Dan konsepnya, kaedahnya, siapa-siapa yang susah di dunia ini, susah, tapi susah pun mengikut syariat. Susah mengikut syariat, bukan susah dengan sebab terpaksa susah. Dia menyusah-nyusahkan diri dia. Ada menyusahkan diri yang dipuji, ada menyusahkan diri yang dicela. Nampak tak? Menyusahkan diri yang dipuji bagaimana? Sepatut boleh makan, kita tak nak makan. Tak nak makan kerana apa? Kerana adanya perintah Allah, adanya jalanan agama, iaitu as-saum, siyam, berpuasa. Jadi kita panggil lapar kita, susah payah kita itu, kita melaparkan diri itu kerana Allah, kerana agama, itu dipuji.
Tapi kalau satu orang saja dia boikot ke, dia nak boikot sesuatu, maka dia pun mogok. Dia mogok tak nak makan. Ini kadang-kadang dicela. Apa dah? Membinasakan diri dia, letakkan diri dia dalam lembah kebinasaan. Sama-sama lapar, tapi lapar mengikut syariat ataupun tidak ikut syariat semata-mata dengan nafsu dia. Lapar tu kerana nafsu, kerana benci satu orang, mogok. Tu tengok. Jadi kalau begitu maknanya kehidupan kita di dunia ini yang sementara, sebenarnya kita sedang membina kehidupan di akhirat. Baik dikira baik, buruk dikira buruk. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu buat baik, maka baik itu untuk kamu. Untuk kamu, tidak melampaui kepada orang lain. Dan jika kamu buat jahat, maka wa in asatum falaha, maka kejahatan itu untuk diri kamu juga. Itulah Allah Ta'ala telah nyatakan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesempatan pagi yang berbagi ini, kita lihat sikit beberapa hadis di dalam kitab Adabul Mufrad yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadil muttasil ila al-Imam al-Bukhari Muhammad bin Ismail rahimahullahu ta'ala annahu qala. Jadi ringkasnya hadis kata dia, Abdullah bin Abi Bakar menceritakan kepada kami. Haddasana Abdullah ibnu Abi Bakar. Dan Muslim seperti ini, keduanya berkata Al-Aswad bin Syaiban menceritakan kepada kami. Jadi kata dia Al-Aswad bin Syaiban telah menceritakan kepada kami. Haddasana Al-Aswad bin Syaiban an Abi Naufal bin Abi Aqrab anna abahu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis shaumi faqala sum yawman min kulli syahrin. Qultu bi abi anta wa ummi zidni, qala zidni sum yawmaini min kulli syahrin. Qultu bi abi anta wa ummi wa zidni fa inni ajiduni qawiyya faqala inni ajiduni qawiyya fa afhama hatta zanantu annahu lan yazidani thumma qala sum salasan min kulli syahr. Arti dia, dari Abu Naufal bin Abi Aqrab bahawa ayahnya bertanya kepada Nabi SAW tentang puasa. Jadi kata Abu Naufal, ayah dia bertanya kepada Nabi, jadi ayah dia sahabat. Tanya kepada Nabi tentang puasa. Itulah keadaan kita ni, sentiasa cuba berusaha untuk menambah ilmu. Untuk sentiasa dalam keadaan bertambah ilmu. Nampak tak? Ilmu ni dia tak habis-habis. Benda yang tak habis-habis, malah pihak kita tak cukup-cukup. Maka kita kena sentiasa minta. Hukum minta pula boleh jadi wajib. Bila banyak perkara yang kita tak tahu, banyak kekurangan, wajib kita minta. Nampak tak? Benda yang kita tidak ada dan perkara tu menyampaikan kesempurnaan, kebaikan, wajib kita minta. Sihat tubuh badan. Kita lemah, kita uzur, macam-macam sakit penyakit ada pada tubuh kita, maka dengan sihat tubuh badanlah wasilah jalan untuk menyempurnakan banyak tanggungjawab sihat tubuh badan. Maka pihak kitanya doa tak boleh tinggal. Allahumma sahih jasadi, Allahumma tawil umri wa sahih jasadi. Ya Allah, panjangkan usiaku. Allahumma tawil umri, ataupun tawil a'marona. Ya Allah, panjangkan olehmu akan umur kami, usia kami. Wasahih jasadi atau wasahih ajsadana kalau ramai. Dan sihatkan olehmu akan tubuh-tubuh badan kami. Penting. Nama agama aja. Umur kalau boleh biar umur panjang, badan biar sihat. Tubuh badan
biar sihat. Dua perkara ni untuk kita gunakan sebagai modal untuk membina kehidupan akhirat tadi lah. Nak buat amal kena ada masa tu umur, dan juga nak buat amal mengguna anggota, maka anggota tubuh mesti sejahtera. Kalau sakit kaki tak boleh dah. Mula dia bawa kaki bawa dia. Kaki duk bawa kita angkat kaki. Mana kamu nak pergi, angkat ulur je jalan. Tapi dah tua-tua ni bukan kaki bawa dia bawa kaki, heret kaki dah. Dia heret kaki pasal apa? Pasal gout. Tak boleh jalan umpamanya. Allahu Akbar. Jadi banyak masalah, maka tawajuh kita, permohonan kita kepada Allah sepatutnya semakin meningkat. Jadi kalau begitu masalah ilmu, benda yang kita tak ada maka kita kena minta. Macam mana umur panjang tadi, kemudian sihat tu beban, begitu juga ilmu. Kita sangat-sangat perlu ilmu, dan banyak perkara kita nak lakukan, tak dapat tidak mesti ada ilmu. Allahu Akbar. Semalam satu ahli jemaah di Bandar Baru Selayang, dia tanya masalah sembahyang sunat. Sembahyang sunat dia nak ihtimam, dia nak jaga sembahyang sunat rawatib. Sunat rawatib ini apa dia? Sembahyang yang dituntut kuatlah. Rawatib syuriat, dalam ibarat ulama sebut syuriat sunat ratibatus sunan. Nama dia jabarun lil khalalil hasili fi kamalil fardi. Nama dia kanuqsani khusyu'in wa tadabburi qiraatin. Jadi disyariatkan ratibatus sunan. Ratibah sembilan sunat ratib, yang sunat-sunat itulah maknanya sunat rawatib. Disunatkan jabarun li khalalil hasili fi kamalil fardi. Jabar. Maknanya kita buat sunat-sunat rawatib ni nak jabar, nak tampung, nak tempel, nak tampal. Khalal cacat. Nak tampal cacat-cacat yang mana? Yang berlaku hasil untuk menyempurnakan fardu. Maknanya fardu kita ni bocor, fardu kita ni cacat, ada kekurangan, jadi nak sempurnakan dia buat sunat. Jadi ada orang jaga sungguh sunat. Kemudian sunat rawatib kata ulama ada 10 ataupun 12, khilaf, ada riwayat 10. Dalam Sahih Muslim 10, dalam Sahih Bukhari ada 12, ada dalil hadis. Apa dia? Sunat muakkadah. Sunat muakkadah jaga ma wazaba alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang yang berkekalan, ma wazaba alaihi Nabi. Barang perkara yang Nabi muwazabah. Muwazabah ni berkekalan. Nabi SAW berkekalan. Walam yatrukha marratan aw marratain. Nabi tak tinggal sekali atau 2 kali. Illa marrah aw marratain. Nabi tak tinggal berterusan buat. Melainkan sekali atau 2 kali. Itu pun ada keuzuran. Jadi isunya dia nak jagalah apa? Sunat rawatib. Rawatib muakkadah. Sunnah muakkadah yang dituntut kuatlah, dia ada 2, ghair muakkad. 10 kata ulama apa dia? 10 rakaat. Kita kata 10 rakaat lah. 2 mana yang sunat muakkadah. Apa dia? Pertama apa dia? Sunat fajar. Sunat fajar 2 rakaat. Sebelum fardu buat 2 rakaat fajar. Bacalah alam nasyrah, alam tara kaifa. Ulama aja 2 surah ni munasib baca pada sunat fajar. Alam nasyrah laka sadrak dan alam tara kaifa. 2 alam panggil. Tu ada khasiat dia, fadilat, faedah. 2 alam sunat fajar. 2 rakaat. Kemudian zuhurnya qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Qabliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Ni jaga. Sembahyang sunat zuhur, qabliyah, ba'diyah ni muakkadah, 2-2 kuat. Asar tak ada. Asar tidak ada muakkadah. Sunat ada tapi tidak dituntut kuat. Makna kalau rajin buat
Tak buat pun tidak dituntut kuat, tapi ada kelebihan juga hadis makna siapa semayang 4 rakaat sebelum asar, dia fadilat dah. Kalau zuhur jadi fadilat makna khusus mengenai qabliyah asar tu, tapi tidak kuat. Beza dia. Jadi 2 subuh, 4 zuhur, qabliyah ba'diyah, maghrib. Maghrib pun tidak ada muakkadah pada qabliyah, tidak. Qabliyah tu tidak dituntut kuat, maknanya siapa nak buat, tak buat tak ada apa-apa. Kalau nak buat jangan sekat. Nampak? Ada setengah ada dia lepas azan qomat maghrib. Ada juga setengah tu cepat kan. Jadi tidak kuat qabliyah, tapi kita bagi peluang lah kalau orang nak sembahyang. Kerana ghairu muakkadah. Bila dia tidak muakkadah, dia jadi ghairu muakkad. Tidak dituntut kuat, tapi boleh. Nabi kata jangan tegahlah siapa nak sembahyang sunat qabliyah maghrib tu. Tapi yang kuatnya ba'diyah maghrib jaga sungguh-sungguh. Ba'diyah maghrib jaga sungguh-sungguh kerana dia muakkadah, nak tampung. Bila sembahyang dah cacat, maka alat penampung tu setelah ada bocor baru kita nak tampal. Tu tampal. Begitu juga dengan isyak. Isyak pun tidak muakkadah pada qabliyah. Sebelum fardu tidak kuat, yang kuatnya ba'diyah. Selepas fardu isyak jaga. Buat sembahyang sunat. Jadi berapa semua tu? Berapa semua? Dengar je, tak ada fikir apa, tak kira apa dah. Dengar khusyuk. Jadi kalau kira tadi ada waktu yang tidak ada muakkadah, mana subuh 2, zuhur, qabliyah, ba'diyah, asar tak ada, maghrib, ba'diyah, isyak, ba'diyah. Ada berapa semua? Kelima. Berapa semua? Ni 5 tapi rakaat ada 10. Satu jari mewakili 2 rakaat. Maknanya 10 rakaat kena jaga sungguh-sungguh. Dipanggil sunnah muakkadah ma wazaba alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang yang Nabi jaga sungguh-sungguh. Kalau tinggal pun barangkali sekali 2 kali je. Itu kata ulama. Jadi kalau begitu kita kata jaga. Tu maka semalam satu orang tanya ahli jemaah. Dia kata memang dia nak jaga. Jadi dia pun tanya masalah zuhur kadang-kadang tak sempat. Qabliyah zuhur kadang-kadang dia tidak sempat. Maka dia buat lepas zuhur tapi qadha. Qabliyah zuhur kadang terlewat datang dah qomat. Maka dia buat qadha lah. Lepas zuhur qadha qabliyah. Mana qadha boleh? Itu masalah dia. Masalah dia kita kena faham konsep sembahyang sunat tu. Dia sembahyang sunat ni tidak habis dengan solat fardu. Qabliyah masuk waktu, azan masuk waktu. Qabliyah, tapi dia tidak habis waktu dengan sembahyang fardu. Nampak tak? Bila kata sembahyang sunat zuhur, lepas azan sunat zuhur. Bila dah azan tak boleh sembahyang sunat zuhur. Bukan begitu. Habis waktu dia bila masuk asar. Maknanya lepas solat fardu zuhur masih boleh buat qabliyah dan dikira tunai. Dah kita tak sempat datang lewat. Jadi nak jaga ni pasal ni muakkadah dituntut kuat qabliyah. Jadi nak buat juga lepas zuhur buat qabliyah zuhur tadi tanpa niat tunai kerana waktu dia masih ada. Waktu dia habis asar. Jadi bila saya bagi tu, baru tak habis lagi. Dia duduk niat qadha. Tak habis waktu lagi, tak habis. Habis dia nanti azan asar tu habis qabliyah. Kita azan pukul 1. Sembahyang zuhur pukul 1.30. Dah buat ba'diyah. Lepas fardu zuhur buat ba'diyah. Pukul 4 nanti nak buat qabliyah. Boleh juga. Nampak tak? Kerana waktu masih ada. Jadi begitu. Dia kata baru tahu. Tu dia kata. Macam tu lah dia kata. Baru dia tahu, dia kata, ni lah buat amal tanpa ilmu. Dia sini sedar. Pasal jahil buat amal tanpa ilmu. Jadi niat tu jadi niat qadha pada tak habis waktu lagi. Dia menyedari lah. Masya Allah. Tu jadi maknanya nak kata mustahaknya ilmu kan. Apa-apa kita nak buat kalau ilmu kita lengkap, jadi puas hati. Kita boleh atasi apa-apa situasi masalah, boleh buat, tak ada masalah. Allahu Akbar. Kan? Itu mujur. Kalau dia tanya, kau tak tanya, umur banyak dah Pak Haji tu, mau dekat 70 ada umur dia. Maknanya dalam tak tahu, lama dia buat amal.
Dia tanya itu pun lepas kelas, kita pun dah nak sampai pintu masjid dah. Kalau keluar pintu masjid, tinggal begitu ya, nak tunggu jadual pula 2 minggu depan dah. Kalau jumpa dah. Tapi mana rezeki dah boleh bermuzakarah, boleh selesai masalah. Jadi nak tunjuk kata kadang benda simple je tapi disebabkan kita tak tahu jadi dalam salah lah. Dalam kesalahan lah, dalam kesesatan lah orang panggil buat kerja yang tak betul tu. Tu tengok Jadi tengok keadaan sahabat ni, semua sahabat ni akan jumpa Nabi. Ada masalah jumpa Nabi, jangan malu, jangan segan masalah. Kita tak tahu sesuatu, tanyalah pada ahli, jangan salah tempat tanya pula. Nampak tak? Jangan salah tempat tanya. Allahu Akbar. Ya, kita tanya orang, tanya kadang masalah jalan kita nak tanya. Biasa mana kita dah tak jumpa jalan, dah sesat mana ni, berhenti petrol pump, tanya, tuan, sekian-sekian tempat, tahu dah kawasan ni dekat tapi tak tahu belah mana, lorong mana. Tengok orang, kalau kita nak tanya tu yang munasib, yang sesuai, yang sepatut, tanyalah orang-orang tempatan. Tanya orang tempatan, tengok gaya, ni orang kampung sini ni, yang bertugas di sini, kerja di sini, tanya dia. Ataupun orang niaga gerai tepi-tepi jalan orang Melayu kita, ini dia pergi tanya dak, pergi petrol pump pergi tanya orang Nepal. Orang Nepal dia tanya dak. Tanya Bangladesh ke, dia pun baru datang, dia tak tahu apa. Jadi masalah sikitlah. Dia kata, "Baik, itu jalan mana, itu kampung sekian. Dia tahu geleng kepala, saya pun tak tahu, baru kerja sini. Jadi tanya tempat yang sesuai. Kalau tepi jalan orang niaga gerai-gerai tepi jalan, boleh jadilah dia orang tempatan di situ. Ni masalah kita tanya tapi salah tempat tanya pun jadi bawa bertambah-tambah sesat pula. Nauzubillah. Jadi orang tak tahu, kita tanya dia bertambah-tambah sesat, banyak masalah. Allahu Akbar. Ataupun dia pro mana. Sekarang ni pahaman agama banyak pro dia. Dia panggil Wahabi, tak Wahabi, ahli sunnah belah mana. Kalau dia pro, kalau tak mau buat maulud, tanya dia, "Ustaz, macam mana Ustaz buat maulud ni? Nampak ramai, nampak rancak sekarang ni banyak tempat buat macam maulud." Dia pro tak mau buat maulud, dan kepala dia bid'ah, jangan buat, sesat, haram, kupu. Nanya kita, salah tempat tanya juga bagi. Allahu Akbar. Ada juga, tapi orang yang apa ni, orang yang berpengaruh lah, pengaruh bukan peringkat national, international, beratlah. Pengaruh dia peringkat international. Followers dia juta lah, juta. Kalau Facebook tu belakang tu M, bukan K dah, M belakang tu. 5M ke 3M ke, bukan K dah followers dia. Ataupun yang views, yang tengok tu, tonton dia tu. Bila orang tanya dia maulud bagaimana, buat maulud, dia kata tak ada dalam Quran, tak ada. Berat. Bila Al-Quran pun tak sebut buat maulud, sahabat-sahabat pun tak sambut maulud, bid'ah dah. Nanya kita, Allahu Akbar, kita pun jadi takut, buat maulud ni bid'ah ni, Quran tak sebut. Tu pegangan kita. Tu maknanya tanya dah tu, tapi maknanya tempat tanya tu jadi tak berapa nak tepat lagi. Tanya betul-betul yang rasikh, orang yang adil. Yang adil pada ilmu dia. Allahu Akbar. Ada dalil tu. Cuma tak secara, kadang-kadang dalil ni soreh ataupun tidak soreh. Soreh tu jelas-jelas. Macam mana satu orang kalau dia jatuhkan talak pada isteri dia. Jatuhkan talak pada isteri dia, yang soreh apa dia? Jelas. Anti talikun. Kamu perempuan yang tertalak. Aku talak kamu. Tu jelas. Tapi kalau dia kata, kita tak bersama dah, awak balik kampung awak lah. Awak balik kampung awak lah. Dia tak kata talak, tapi niat dia, kosat dia apa? Nak putuskan hubungan, so balik kampung. Kita dah berpisah. Kalau niat dia, kosat dia begitu, jadi orang panggil kinayah. Tapi jatuh hukum. Kerana maksud tujuan dia kata begitu untuk bercerai, cuma tidak direct. Tu orang panggil tidak soreh, dipanggil kinayah. Tu jadi kalau betul Al-Quran ni bukan semesti ayat yang jelas sebut satu persatu atau benar tidak, dia sebagai kinayah, majaz, pinjaman kata, sindir-sindir je. Jadi kita faham daripada situ,
maka hukumnya bagian. Ambil faham daripada sindiran tersebut. Tu kena faham. Jangan kata selagi mana ayat Quran tak sebut, kita tak buat. Ni ayat ni maknanya ke arah suruh buat ni, cuma dia tak direct. Kena faham gitu. Tu kena tanya ahli tafsir, fuqaha. Jangan kata pemidato yang pandai berkata-kata, pandai buat tazkirah. Tazkirah ingatan je, ilmu lain pula ilmu. Ilmu ni kena tanya orang yang fuqaha, yang bahas maknanya hukum hakam. Kalau pentazkirah dia ingat-ingat ya hukum hakam tu, belum tentu dia kemas lagi. Tu kena faham tempat tanya kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ataupun pandai motivasi, dia pandai motivasi, cakap fasih. Bab motivasi, bagi-bagi semangat, hukum hakam tak boleh tanya dia. Kita itu ramai ikut dia, tanya dia masalah. Tak jadi dia. Qala. Tu maknanya pentingnya kita ni sentiasa bertanya. Naknya tiap-tiap hari bertambah ilmu. Tu makna neraca kita kalau boleh tiap-tiap hari bertambah ilmu, barulah ada peningkatan. Ilmu ni la nurullah fi qalbil mu'min yuhtada bihi ilal imtisali awamirillah wajtinabi nawahi. Maknanya ilmu ni cahaya daripada Allah Ta'ala pada hati orang beriman, yang dibuat pertunjuk dengannya kepada nak menjunjung perintah dan menjauhi larangan. Cahaya Allah campak. Dengan cahaya tadilah kita jadikan petunjuk, dapat petunjuk dengan cahaya tadi untuk kita junjung perintah Allah ataupun jauhi tegahan. Bila nur tu boleh buat, tak boleh buat, kena jauhi. Tu ilmu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi kata dia tanya, ayah dia tanya kepada Nabi tentang puasa. Beliau menjawab, Nabi jawab, berpuasalah 1 hari setiap bulan. 1 hari mesti ada dalam tiap-tiap bulan. Aku berkata, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu ya Rasulullah. Tambahkan untukku berpuasalah 2 hari setiap bulan. Aku berkata, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu ya Rasulullah. Tambahkan untukku kerana aku mendapati diriku kuat. Jadi dia ni, pertama Nabi kata sekali cukuplah sebulan. Dia berasa tak puas hati. Tambahkan ya Rasulullah. Aku maknanya Nabi kata tiap bulan sekali 1 hari memadai. Berasa ada kekuatan, ada kemampuan. Beliau bersabda, aku mendapati diriku kuat. Beliau lalu tambahkan untukku kerana aku mendapati diriku kuat. Jadi Nabi tanya dia, aku mendapati diriku kuat, aku mendapati diriku kuat. Nabi tanya, betul ke kamu kata begitu? Lalu beliau diam hingga aku mengira beliau tidak akan menambahkannya lagi untukku. Kemudian beliau bersabda, berpuasalah 3 hari setiap bulan. Itu dia. Jadi penjelasan kata ini ajidu ni qawiyah. Nabi SAW mengulang-ulang perkataan sahabat. Nabi macam tak puas hati jawapan dia, ataupun mungkin ta'ajub. Nabi ta'ajub. Yang kata sahabat tadi, aku dapati ajiduni qawiyah, aku ni dapati diri aku ni mampulah qawi, kuat. Ini ajiduni qawiyah, ini ajiduni qawiyah. Nabi ulang balik perkataan dia. Kerana hairan dan sebagai teguran baginya. Nabi tegur tu, jalan menegur. Tanya balik, ulang balik soalan dia tu jadi jalan menegur. Kerana beliau SAW mengendaki keringanan untuknya, sedangkan ia malah ingin memberatkan dirinya sendiri. Jadi pengajaran dia apa? Pengajarannya sahabat minta petua daripada Nabi. Minta amalan daripada Nabi ya Rasulullah. Jadi bagi tahulah sesuatu mengenai puasa ni, fardu tu jelas Ramadan. Dia nak puasa sunat, semangat dia. Kita pun kena lazimlah puasa ni, masya-Allah. As-saumu junnah. Puasa ni junnah, junnatun perisai. Perisai daripada api neraka Allah. Junnah. Jadi maknanya kalau kita ada kemampuan, kesihatan, kita amallah puasa mingguan, dia ada puasa bulanan kan. Senin Khamis tu bukan kita baru dengar, Senin Khamis ni lama dah. Malah sebahagian daripada kita dah jadi amalan, dan kawan-kawan kita pun dah jadi tabiat dia dah. Senin Khamis puasa, kalau tak mengganggu dan tidak keuzuran, maknanya jangan sampai puasa ni sampai kita tinggal
perkara-perkara yang dituntut. Nampak tak? Dengan sebab puasa ni jadi malas beramal, jadi letih, melepek. Kerja pun malas. Apa tak pergi pejabat tu? Saya puasa hari ni. Letih. Nampak tak? Jadi mana tugasan yang mustahak tu, kerja harian dia tu, itu kena jaga. Jangan sampai puasa yang sunat mengganggu yang wajib. Nampak tak? Kalau boleh, istiqamah. Tambah kita dah maknanya tak ada apa-apa kerja ni, amal Isnin Khamis tu. Kemudian tambah pula, tak ada masalah mana juga kalau ada kerja banyak pun, kita dan bersahur. Tak? Dan bersahur kena nasi goreng sepinggan, roti 2 kali, beres lah tu. Tak? Dan itu boleh cover lah 14 jam insya-Allah berkat sahur tu. Jadi bila dia ni tanya Nabi mengenai puasa, baru dia nak belajar barangkali. Nabi kata puasalah sebulan sekali. Sebulan 1 hari, Allah. Tak? Sikit sangat lah kiranya. 30 hari kamu bersarapan, 1 hari ya cuti sarapan makan tengah hari. Takkan sampai susah jadi rasa nak mati sehari puasa sebulan tu, kan? Jadi Nabi bagi paling ringan dah. Paling ringan dah. Allahu Akbar. Contohlah kalau orang tanya, saya nak tahajud berapa rakaat? Saya rasa nak bangun malam berapa rakaat? Saya nak tahajud. Kita nak beritahu berapa dia rakaat? Berapa rakaat nak beritahu dia? Satu orang tanya, saya nak tahajud malam berapa rakaat? Berapa rakaat nak beritahu dia? Kalau orang tanya kita, berapa nak bagi? Berapa? 2 je. 1 tak boleh 1. Tak. 1 boleh juga buat witir lah. Kalau tak buat lagi. Tapi makna kalau kata tahajud, dia nak tahajud paling kurang 2. Tapi kita mengaji fiqh. At-tahajjudu la hadda lahu. Tahajud ni tidak ada la hadda, tak ada limit orang panggil. Tak ada limit. Tak ada limit orang panggil apa? Unlimited panggil. Unlimited, tak ada had. Jadi bila dia tanya saya nak tahajud berapa rakaat ya, pak cik. Kita pun dah belajar orang masjid, orang tanyalah masalah. Dah mengaji banyak dok masjid surau ni. Tahajud ni tak ada limit, dek. Adik buat sebanyak mungkin. Buat 20 rakaat ke? 20 rakaat ke 30 rakaat, bagi berat tu. Dia dengar tu tonggeng dia. Tak jadi lah. Kalau sampai 20 rakaat, 30 rakaat tahajud, lebih saya tengok telefon je lah. Main game lah. Sudah. Jadi kita bagi tahu paling ringan dulu. Buatlah 2 rakaat. Dapat istiqamah 2 rakaat pun besar dah fadilat. 2 rakaat tahajud pun masya-Allah. Fadilat tahajud boleh dah. Nabi kata kalau mana ulama kata boleh cahaya kubur, boleh cahaya kubur. Tuturan dia hikmah. Kalau jaga tahajud, hikmah lah. Hasil lah dengan 2 rakaat tadi. Tapi kalau Nabi, tengok Nabi buat berapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili salasa rakaatan. Salasa rakaatin. Salasa asyarata rakaatan. 13 rakaat tu Nabi bangun malam. Nabi bangun malam buat berapa rakaat? 13 rakaat. 13 bagaimana? 10-3 ataupun 8-3-2. 10-3 ataupun 8-3-2. Apa dia 8-3-10? Strategi main bola sepak je. Tak? 8-3-2 maknanya nak kata 13 tadi. 10-3 apa dia 10? 10-3 apa dia? 10-3 apa dia? 13 tadi lah. 10 tahajud, 3 witir. 13 dah. Nabi buat 10 rakaat tahajud, 2 5 kali, 3 witir. Ni Nabi buat ni. Kemudian 8-3-2. Apa dia 8? 8 tahajud. 3 apa dia? Witir. 2 lagi apa? Witir ni penutup kan? Ij'alu akhira salatikum minal laili al-witr. Kamu jadikanlah akhir sembahyang kamu kesudahan malam tu witir. Tiba-tiba 8-3-2. 8 tahajud, 3 witir, 2 apa dia? Lepas witir buat apa pula? 2 rakaat. Agak-agak apa? 2 rakaat. Apa dia 2 rakaat?
Ada orang tak ada orang ni, Assalamualaikum. Mujur ada. Takut kecek jin belaka ni nanya. Tak apa, jin wajib belajar juga. Muzakarah. 8, 3, 2, 2 apa dia? Sunat fajar. Sunat fajar tu jumlah masuk sembahyang malam jugalah. Tu dalam Khosaisun Nabawi, Syarah by Syama'il Muhammadiyah. 832. Maknanya kalau nak ikut Nabi, betul-betul ittiba' sunnah, betul cinta pada Nabi, kasih kepada Nabi. Nabi berapa rakaat kita nak buat, kita ikut kemampuan kita sebelum 2, 4, 6 ikut dan kita buat. Masa panjang pun buat 4 rakaat, 6 rakaat badan dah. Duk sandar kan. Jadi maknanya kita tengok sunnah Nabi, Nabi itu antara riwayat lah, mungkin ada riwayat yang lain pula. Jadi Nabi buat 13 rakaat, ikut Nabi lah. Terbaik lah kalau Nabi buat tu terbaik. Dapat jaga 13, Masya Allah. Kuatnya sunnah kita cinta dengan Nabi. Ikut rakaat Nabi, kaifiat sembahyang Nabi, tu betul-betul. Kerana kata ulama apa dia? Ittiba'u sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akbarud dalil wa azamul burhan fi sidqi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ittiba'u sunnati Muhammad, mengikut jejak langkah sunnah Nabi ni, akbarud dalil, sebesar-besar dalil, sebesar-besar petunjuk, ataupun a'zamu burhan, sebesar-besar tanda fi sidqi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, pada menyatakan benarnya cinta kita pada Nabi. Yang kecek lah dah, maknanya aku cinta Nabi, aku cinta kasih pada Nabi, tapi sunnah Nabi tak ada dalam kehidupan dia. Tak ada. Mulut dia. Cinta Nabi, kita kena kasih pada Nabi. Saya kasih pada Nabi, cinta pada Nabi. Tapi sunnah Nabi, kehidupan Nabi tak ada, dan kehidupan dia tak ada. Nampak tak? Jadi bila kita ikut sunnah Nabi, itulah tanda yang besar, tanda cinta pada Nabi. Ikut apa Nabi buat, kita ikut. Tak banyak cakap. Tu hari ni dakwa dah. Dakwa cinta Rasul, kasih Rasul, tapi selawat sehari berkali selawat. Allahu Akbar. Jadi ketika juga baru ni, viral lah saya 2 ni. Kedatangan Maula Muhammad, Masya Allah, gaya tak habis-habis viral lagi. Benda pun begitulah, kata setengah ulama kita pun benda yang tak pasti, tapi atas dakwa dia kita ra'i, atas dakwaan dia, pengakuan dia kita ra'i, tak ada tolak mentah, tidak juga. Kalau betul tu maknanya menjadi kewajipan kita menghormati ahlul bait kan. Tapi benda masih makna peringkat dia diakui, peringkat kita ra'i lah. Kalau tipu tu masalah dia, tapi kalau betul memang sepatutnya kita hormati. Nampak tak? Jadi makna nak tunjuk semangat masyarakat kita, semangat apa dia, maknanya kita menghormati tu, ta'zim tu nampak tinggi lah. Jumpa dia, kunjungi dia, peluk dia setengah tu. Kerana apa? Dia dakwa dia sebagai ahlul bait, keturunan Nabi sungguh. Tak ada masalah. Maknanya kita itu atas nama ra'i. Ra'i. Tapi benda itulah maknanya setengah kata lagi benda yang tak jelas, maknanya berpada-pada lah kita. Berpada-pada penghormatan kita. Baik, bila semangat cinta Rasul, cinta ahli bait tu, Masya Allah, bagus. Satu tuntutan pada syarak. Tapi masalah apakah persembahan kita bukti cinta kasih tadi? Adakah semata-mata cuma tu ahli bait kita datang salam peluk? Itu je semata-mata. Itu ke tanda kamu cinta pada Nabi? Nabi dah tak ada, apa tanda cinta pada Nabi? Man ahabba syai'a fa aktsaru zikruh. Barang siapa yang kasih sesuatu maka banyak sebutan. Kasih sesuatu mesti dia banyak sebut. Kalau kasih pada Nabi banyak sebut nama Nabi, iaitu dalam selawat. Ini dakwa cinta Rasul, kasih kita kasih pada Nabi lah. Tak kasih pada Nabi lah. Kalau tengok muka dia teringat Nabi, kasih rindu pada Nabi. Kamu selawat saya berapa kali? Kamu selawat satu hari berapa kali? Allah beri 24 jam yang kata kasih pada Nabi. Nampak tak? Jadi kasih hanya mulut dakwa bila kedatangan sipulan-sipulan yang ada hubung dengan Nabi, kita rindu Nabi. Selawat tak ada sikit abuk. Ni yang panggil tak ada dalil cinta tu. Nampak tak? Itiba'us sunnah dan banyak sebut Nabi, itulah tanda sebenar-benar rindu pada Nabi. Dia tak kata apa, diam duk rumah, duk bilik, duk selawat 100,000 kali. Cinta lah tu.
Allahu Akbar. Jadi kita ikutlah jalanan sebenar yang ditunjuk oleh ulama. Jadi maknanya ikut sunnah Nabi tadi. Kemudian ikut qadar mampu. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kamu datangkan, kamu buat dengan sekodar kamu. Tengok, jadi sahabat tadi masalah puasa tadi Nabi satu hari cukuplah. Satu hari itu boleh ringan dah. Banding dengan tahajud tadi 2 rakaat dah. Tapi bila dia tak puas hati, berasa mampu, dia nak lagi, Nabi kata puasalah 2 hari, naik 1 hari. Kemudian dia kata tambah lagi, aku kuat. Kamu kuat? Kamu kuat? Seolah begitu. Tadi Nabi sebut tu, Nabi bilang puasalah 3 hari. Halas habis. Nabi kata puasalah 3 hari setiap bulan. Anjur puasa hari 3 hari. Maknanya Nabi, jadi kata ulama, Nabi tanya, kamu kuat, kamu mampu? Kata tu 2 terbenar. Pertama, Nabi heran, dia ni kuat, Allah Ta'ala berkemampuan lebih, mampu nak tambah puasa. 1. Yang kedua, Nabi tegur dia. Nabi sebagai jalan teguran, jangan minta lagi lah, maknanya jangan cabar, cukup lah bagi 1 tadi. Tapi Nabi tengok kesungguhan dia, tak apalah, puasalah 3 hari, cukup. Jadi kita sunnahnya, maknanya sebagai panduan daripada hadis ini, bila orang tanya, kita tengok keadaan dia, kemampuan dia. Kalau benda yang dia boleh mampu lagi, bagi lagi. Nampak tak? Kerja tugasan yang dia boleh buat lagi. Ataupun tadi bukan Nabi nak bagi, dia yang sendiri mengakui, saya mampu, saya boleh lagi. Jadi kesungguhan dia tu kita pun boleh tambah lah. Kerja dia tu, Masya Allah. Maknanya supaya kita pun tak sampai tak menganiaya Nabi. Kalau Nabi nak kata boleh, puasa ni sebaik-baik puasa Nabi Daud. Kalau Nabi jawab gitu, puasa Nabi Daud sehari puasa selang sehari, boleh. Maknanya Nabi yang terbaik, afdal terus. Tapi tidak. Pertama yang paling ringan, tambah sikit lagi. Allahu Akbar. Itu petunjuk Nabi. Jadi kalau 3 hari sebulan puasa apa? Kalau sebulan 3 hari puasa apa? Puasa apa kita nak buat? Sebulan 3 hari saya puasa apa nak buat? Isnin Khamis dapat 4 minggu 8 hari dah. Yang betul dengan 3 hari ni puasa apa? Puasa boleh kita buat ayyamul bid. Kata ulama ayyamul bid 13, 14, 15 hari bulan. Tu tengah tu maknanya satu sunnah pula ataupun satu faedah fadilat di situ berdasarkan beberapa riwayat. Tu dia. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Cumanya pada kalau raya haji 10, 11, 12, 13 kan. Ayyamul bid ni 13, 14, 15. Maknanya tengah bulan lah. Tengah bulan yang orang panggil isyarat langit ni jadi ayyamul bid, hari-hari putih. Mana putih langit cerah, mana bulan penuh. 13, 14, 15 hari bulan Qamariyah ni bulan penuh. Bila bulan penuh cerah langit. Itu dia panggil ayyamul bid. Cumanya pada bulan Zulhijjah 10, 11, 12, 13. 13 ni ayyamul bid tapi masuk dalam hari tasyrik, haram puasa. Tak boleh puasa ni. Jadi kalau bulan Zulhijjah, kalau kita nak puasa ayyamul bid, jadi 13 tolak. Start daripada 14, 15 tambahlah 6, tambahlah 16, hari ke-16. Jadi mana takhirkan. Jangan ambil 13 tasyriq, hari haram, ambil 16. Ataupun ulama kata ambillah mana-mana ayyamul bid ni kita gantilah bulan Zulhijjah itu mana-mana hari, janji 3 hari. Jangan hari yang haram. Nampak tak? Hari-hari dalam bulan Zulhijjah itu ambil dah 3 hari mana-mana pun tak kira dah. Tengah bulan dah tak kira dah. Pasal special. Pasal pun nak elakkan daripada hari tasyriq. Wallahu a'lam. Itulah mana satu hadis pun banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Iktibar. Antaranya masalah ilmu, kita kena sentiasa Rabbi zidni ilma, ya Allah tambah ilmu. Dan ilmu yang kita perhatilah. Kalau hari Jumaat perhati, kita duduk kuliah, banyak sesi kuliah dah. Kira-kira kuliah subuh. Kalau
hari Minggu subuh maghrib kita tidak miss. Kalau kita sentiasa hadir penyampaian ustaz yang berbeza-beza, dah. Ustaz ni pula dia punya, kita kata apa? Dia punya lapangan berbeza-beza pula. Cara pemikiran, pemahaman dia. Kalau cara orang madrasah kan. Pengajian dia madrasah, duduk madrasah 6 tahun, 7 tahun. Yang ni jamiah, ngaji universiti pula, universiti tempatan ataupun luar sana, Tanah Arab ke, pemahaman pemikiran. Ni ada Azhari, ni Yamani, Suria. Jadi tengok pemikiran dia, semangat dia ataupun pemahaman lain-lain pula. Ni cara pondok ya kita ni. Kita cara pondok je. Jadi pemahaman berbeza-beza. Kita terima cara pemahaman yang berbeza mengikut pemahaman dia lah. Jadi kalau begitu Allah buka lagi, buka. Yang kita tahu A jadi tak faham B. Dah B dah boleh C. Kadang-kadang isu yang sama, topik yang sama, tapi perbahasan ataupun penyampaian, gaya penyampaian pun jadi berbeza-beza menyebabkan pemahaman kita terbuka. Allahu Akbar. Itu makna rezeki lah masing-masing yang kita perolehi itu. Jadi pada hari tadi pengajaran kesimpulannya maknanya masalah ilmu kita tanyalah. Kita pertama duduk dulu majlis ilmu. Duduk majlis ilmu, apa yang dia sampaikan itu yang pertama kita terima. Kemudian yang tak faham pula tanya lagi. Tanya pun ada adab bertanyalah. Tanya yang sepatutnya sesuai masa bertanya, cara nak bertanya, barang yang ditanya, orang yang ditanya tu. Nampak tak? Kalau silap gaya jadi mengaibkan soalan yang tak sepatut kita tanya umpamanya. Kemudian Nabi pun bagi pengajaran, iaitu Nabi bagi amalan. Kalau dia minta amalan, Nabi bagi yang paling ringan. Kemudian kalau dia nak tambah lagi, Nabi pun menyatakan terkejut, nak tambah lagi. Tapi walaupun begitu Nabi tetap makna meraihlah permintaan dia, Nabi tambah lagi, iaitu cukup 3 hari. 3 hari, wallahu a'lam. Itulah makna pengajaran pada satu hadis. Banyak perkara daripada satu hadis yang boleh kita ambil pengajaran, wallahu a'lam. Jadi insya-Allah kita akan sambung pengajian kita akan datang ni lepas mengundi ni. Lepas mengundi insya-Allah dah dibubar pun ramai yang tak setuju pembubaran tu, terpaksalah akur keputusan dah muktamad. Kalau kata banjir tak apa, kita berenang juga bawa pen tu. Bawa pensel kita berenang juga, macam mana pun nak buat dua lain tu je. Tu musim ni memang ramalan kaji cuaca lah, peramal kita mengikut kajian ilmu dia tu memang berat sikit tahun ni. Tahun ni memang berat sikit, bulan November, Disember. Dia kata banjir tu mungkin banjir besar juga kali ni. Kita pula mengundi tengah-tengah bulan November, 20 hari bulan. Tak apa, dia kata banjir pun kami akan redah banjir. Siaplah. Semangatnya nak mengundi, nak pilihan raya dah. Wallahu a'lam lah. Jadi kita lepas mengundi tu sama ada kerajaan kekal atau kerajaan baru pun wallahu a'lam lah. Pengajian kita bulan depan kerajaan baru ke kerajaan lama ke, wallahu a'lam tu. Itu semua dalam rahsia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang terbaik lah. Kita nampak dah. Maknanya supaya kita nak ambil pemimpin ni supaya dah nak kahwin lah. Nak kahwin lah. Kahwin pula bukan nak duduk sehari 2 hari. Ni kahwin ni macam kontrak juga 5 tahun ni. 5 tahun nak bersama dia. Jadi maknanya ada setengah tu kita dah kenal dia. Dah kenal hati budi dia, perangai dia. Okey ke tak? Kalau tak okey jangan cari pasal lah. Ada yang tak kenal lagi baru nak cuba mengenali. Tu masalah juga. Cari yang kenal, yang kalau dah bersama dia okey, dah sesuai dengan kita ataupun kehendak-kehendak kita, keperluan kita ataupun tuntutan-tuntutan pada agama tu beres. Itulah yang kita ambil, faham sendirilah. Dah. Yang mana jaga pertama agama, yang kedua negara, bangsa tu tak apa belakang-belakang. Agama kita terpelihara nombor 1. Pasal agama ni bukan dengan bangsa. Agama ni dengan mana syumur dia, semua bangsa boleh masuk. Kalau jaga bangsa je, agama terkotak-kanting kita nanya lah. Rosak agama kita.
Allahu akbar. Itu berpada-padalah istikharah molek, kalau tak ada petunjuk lagi istikharah. Kesan ni kesan. Kalau dah bersama dengan dia nanya, buat nanya kita, tu jauh-jauh lah. Kejap yang bersama dia tapi nanya kita, tu jangan. Kita menyebabkan orang lain pun teraniaya juga dengan sebab pilihan kita tu. Allahu akbar. Itu masing-masing lah, mudah-mudahan Allah berkati, rahmati kita. Maknanya kalau Allah Ta'ala pilih pemimpin pun pemimpin yang bertanggungjawab. Ni akhir-akhir ni semua jiwa rakyat. Pemimpin jiwa rakyat habis. Tak ujung-ujung ni. Turun padang masa ni lah Zuhair. Dia kata lama. Sebelum ni tak nampak. Baru nampak muncul ni. Wallahu alam insya-Allah. Jadi mudah-mudahan lah kita minta cuaca pun yang terbaik. Walaupun ramalan tu berat, dia kata banjir, nampak gajah pun naik bukit dah kata dia. Gajah pun naik bukit mana bertiga ekor. Tak pasal-pasal. Jadi gajah tu dapat tanda-tanda dah. Alamat-alamat gajah pun naik bukit dah. Tu memang berat lah dia kata. Tahun ni sampai berat-berat. Mana banjir pasal hujan pun sampai empangan pun dah warning dah. Empangan di Kenyir tu bunyi-bunyi ada warning dah. Kan? Penuh tak ada jalan dah. Penuh ni sama ada dilepas atau pecah. Wal-iyazabillah. Lepas tu musibah besar. Musibah besar kalau pecah. Pasal hujan kuat sekarang. Hujan kuat jadi air tak boleh tampung dah. Tu maknanya keadaan semasa lah orang panggil. Pihak kitanya, kita kekuasaan yang ada pada Allah tu mutlak. Yang nak sekat ke, nak halang ke, tu kuasa Allah Ta'ala belaka. Kita ada Allah Ta'ala tu satu sumber kekayaan. Wallahu a'lam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba was sunnah wa ta'wilal hikmah wa ma yanfa'una fid dunya wal akhirah wa dina ila sawa'i sabil. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mustad'afin wal mujahidin alladzina yujahiduna fi sabilik fi kulli zaman wa makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita selawat sikit.